Baik, terus bersama kita nak pergi Malaysia seperti kami janjikan pada awal siaran tadi, bagaimana pentingnya untuk kita mengetahui dan memahami situasi panas baran ni, Ridwan. Ya, mungkin setengah-setengah orang itu merasakan masa kecil tak ada, tapi bila besar dia ada. Adakah itu merupakan satu sakit yang diwarisi ataupun ia di-develop dalam diri sendiri? Untuk bercakap mengenai perkara ini, dua tetamu pada hari ini, kami sangat berbesar hati bersama dengan Teknologi Siti Fathiah Mahmud, iaitu Ketua Unit Kualiti Akademik Pengajian Islam Kontemporari Universiti Teknologi Melayu ITM, dan juga kita bersama dengan Dr. Nur Aisyah Rosli, Pengarah Urusan dan Pakar Psikologi CPC International. Jadi untuk anda semua, kalau anda ada apa-apa pertanyaan ataupun soalan dan juga kemusykilan, kita buka slot ini untuk anda bertanya. Kita ada nombor telefon nanti kita akan letakkan di skrin TV anda. Telefon sahaja dan tanyakan sahaja kepada tetamu kita pada hari ini. Dan mungkin kita boleh mulakan dengan Teknologi Siti Fathiah. Sebenarnya dari segi definisi mungkin ada yang tidak mengetahui mereka ada elemen tersebut dalam diri mereka ataupun dipengaruhi dari aspek luar. Jadi panas baran ini sebenarnya apa yang boleh kita fahami dari segi terminologi tersebut? Kalau kita lihat dari segi terminologi panas baran. So kalau kita tengok panas baran ni, dia adalah merupakan satu emosi yang luar kawalan. Di mana emosi itu adalah disebabkan oleh kemarahan yang sangat keterlaluan. Jadi kalau kita tengok dekat situ, dan kemarahan ini adalah merupakan dia dah marah lama dah. Dah ada dendam ataupun marah tu yang dah terpendam dah dalam diri dia. Itu yang dia boleh buat dia jadi panas baran. Dan kalau kita tengok kemarahan yang dia ada pada diri dia tu, kadang-kadang dia boleh menjadi persepsi dia sahaja. Contohnya, katakan seorang lelaki, dia ada isteri dia, bila isteri dia cakap telefon je, bila dia lalu, isteri dia letak phone. Bila isteri cakap telefon, bila suami dia letak. Jadi dia mungkin, kenapa isteri dia buat macam tu? Ini mesti dia ada cakap dengan lelaki ke apa. Tapi mungkin pada ketika tu, isteri dia mungkin dia nak uruskan surprise untuk suami dia ke. So bila suami dia datang, dia tak naklah bagi suami dia dengar. Tapi itulah sifat marah tu, mungkin boleh jadi persepsi dia sahaja semata-mata. Bukan perkara yang benar. Dia ingat yang tu, mungkin itu je yang dia ingat. Jadi bila dia develop perasaan marah tu, itulah yang kadang-kadang dia boleh jadi panas baran terus. Dr. Nur Aisyah, apakah barangkali tabiat panas baran ini dipengaruhi oleh aspek persekitaran? Sekiranya seseorang itu memang secara nalurinya seorang yang lembut, good nature, tetapi bila dikelilingi mereka yang abusive ataupun mereka yang sentiasa marah dengan keadaan sekeliling, ia akan terhantar ataupun dia akan terpalit juga kepada kita yang memerhatikan perangai-perangai seperti ini. Okey, kalau kita melihat dari sudut marah kan, sebenarnya apa yang saya lihat sebagai psikologis, marah ni berpunca daripada observation. Maknanya seseorang itu bukan dilahirkan sebagai seorang pemarah. Tetapi kita tengok dia punya masa zaman kanak-kanak. Jika dibesarkan dalam suasana yang amarah, penuh dengan hukuman, punishment, kita kata berbanding dengan reward. Ataupun pujian-pujian. Jadi orang ini, individu ini akan membesar sebagai seorang yang pemarah. Saya tengok kan, banyak kes yang saya handle, sama ada remaja, kanak-kanak ataupun orang dewasa, kalau marah ni, dia lain macam sikit dah. Sebab marah ni kita akan dapat daripada persekitaran kita. Mungkin masa kecil kita ni, kita mak ayah garang sangat. Jadi dia applykan parenting tu, cara ibu bapa tu yang agak kasar, marah, bengis kan, tinggi suara dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok pula sejarah ibu ayah tu, mungkin datuk neneknya tu pun seorang yang pemarah juga. Jadi sebenarnya persekitaran itu memainkan peranan penting. Sebab kanak-kanak dia belajar daripada observe. Dia melihat dan dia akan imitate. Jadi dia melihat sesuatu, perbuatan itu dengan marah, aku akan dapat sesuatu. Jadi dia akan pakaikan tingkah laku itu, marah, tinggi suara, tengking, bengis. Jadi aku akan dapat seperti mana yang aku mahukan. Adakah ia diklasifikasikan sebagai penyakit mental? Kalau pada pandangan saya, orang yang pada ketika itu bersifat panas baran, kita boleh katakan dia tidak waras pada ketika itu. Sebab kalau dia waras, dia tidak akan buat benda-benda yang terlalu baran dia. Jadi kita boleh dikatakan dia tidak waras. Sebab itu apabila orang yang mempunyai sifat baran ni, dia perlu kawal diri dia. Ataupun kalau kita kata keluarga melalui pendidikan macam yang doktor sebutkan tadi, saya juga setuju bahawa
proses pembesaran ataupun pendidikan anak-anak itu adalah sangat penting. Di mana apabila anak dia, kalau dia tahu anak dia ada baran, so dia memang kena pantaulah anak dia ataupun kena jadikan satu rawatan ke. So dia jangan biarkan, okey kalau kata anak dia macam ada macam baran, so dia biar aja macam tu. So kesian dekat anak tu. Sebab kalau kita tengok proses didikan persekitaran itulah kadang-kadang boleh membuatkan dia jadi orang yang cepat marah, orang yang baran, dan bila dia terlalu baran, terutamanya apabila kita kata orang dewasa, dalam kalangan orang dewasa, kita takut dia membawa ke arah perbuatan yang melampaui batas kerana pada ketika itu dia berada dalam keadaan yang tidak waras. Doktor, tidak dapat kita sangkal dalam keadaan sekarang dalam rutin harian kita ada yang stres, tekanan yang kita tidak boleh jangka. Jadi ialah sesabar mana seseorang itu sekalipun kadang-kadang teruji juga bila tahap kemarahan itu seseorang. Sebelum kita tanyakan kepada doktor lanjutan daripada soalan, kita ambil sebenarnya pemanggil talian yang telah pun menunggu untuk bercakap dengan tetamu kita di studio. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kalau silakan. kita nak kawal marah. Ya. Macam mana kita nak kawal marah? Terhadap kemarahan. Soalan yang cukup ringkas. Macam mana kita nak kawal marah? Kita terus saja jawab soalan. Macam mana cara nak kawal marah? Baik. Kami mendapat soalan tersebut. Yang betul cerita tu. Okey. Kita mungkin boleh dapatkan terus jawapannya. Dr. Aisyah mungkin boleh bagikan. Macam mana nak kawal marah? Pertama kita tengok apa yang kita marah sangat tu. Ya. Contohlah, kalau kita marah dengan anak kita umur 5 tahun, kita tengah bergegas ni nak pergi kerja, tiba-tiba mungkin air tumpah kan. Kita dah nak keluar, dah lambat. Jadi kita kena fikir dulu, sebelum marah tu fikir dulu. Anak aku ni baru 5 tahun. Apalah dia tahu? Kita sebenarnya marah untuk memenuhi kehendak kita. Kita rushing, kita nak sampai on time sesuatu tempat, tapi kita melepaskan kemarahan. Sebenarnya kita kena fikir dulu dengan siapa dan apa sebab kita marah. Yang kedua, kalau kata kita marah dengan pasangan kita, sebaiknya kita fikir dulu sebelum bercakap. Sekarang ni kalau kita tengok media sosial kan, dengan WhatsApp dan sebagainya, sebenarnya sebelum kita dalam keadaan marah tu jangan buat apa-apa dulu. Jangan bercakap dulu. Diam-diam dulu, ambil masa, barulah kita bertindak. Itu cara nak mengawal lah. Yang paling penting sekali kita nak kena perhatikan punca marah tu. Berbala ke? Kita marah dengan benda yang mungkin kecil, kan? Dalam kes road rage ataupun keganasan di jalan raya yang sampai kes jenayah dan sebagainya, mungkin agak sukar sebenarnya untuk menenangkan temper yang tengah membara tu. Bagaimana? Bagi saya lah sebenarnya memanglah sifat marah tu ada dalam diri kita, tetapi sifat itu boleh dididik. Sifat itu boleh dikawal. Jadi kita kena tengoklah, contohnya dalam keadaan memandu. Semua orang tahu dalam keadaan memandu kita kena lebih dalam keadaan tenang. Kalau kita tak tenang, takut nanti jadi apa-apa. Kita nak marah, kadang-kadang kita nak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik apa semua kan. Jadi yang tu yang kita kena pastikan, kita kena sedar diri bahawa memang sifat marah tu ada dan kita kadang-kadang memang boleh ada perasaan marah, tetapi perasaan marah itu perlu dikawal dan kita boleh didik perasaan kita. Cuma bila kita bercakap tentang marah dan juga panas baran, ada garis pemisah ataupun tidak memisahkan kedua-dua perkara ini, ataupun panas baran itu adalah marah biasa yang merasakan orang yang mempunyai sifat panas baran ini bagi mereka ini normal daripada dulu sampai sekarang, mereka merasakan normal, jadi mereka tidak perlu malah kadang-kadang mendapatkan terapi dan sebagainya kan. Malah kadang-kadang dalam komuniti pun kata dia memang macam tu, dia memang panas baran, seolah-olah diterima. Masyarakat sudah menormalisasikan panas baran itu, dia memang sudah panas baran. Bagaimana? Doktor. Okey, panas baran ni benda yang memang dah sebahagian daripada personaliti kita. Kita cepat sentap lah bahasa sekarang cakap. Marah ni ada satu tingkah laku. Emosi, sebab marah adalah salah satu emosi utama dalam kehidupan manusia. Marah tu mesti ada. Cuma marah ni dalam satu jangka masa yang pendek. Marah. Tetapi panas baran, hot tempered kita kata, dia cepat. Pen jatuh pun, kita marah kan. Baru kita keluar simpan rumah, kita dah jam, kita dah marah seorang-seorang. Dia tak jauh beza, tetapi yang persamaannya adalah kita tak sabar. Benda yang berlaku depan mata kita tidak seperti yang aku nak. Macam tu. Dia macam something yang boleh mencabar
rasa bengis kita tu. Dalam kehidupan berumah tangga, mungkin baran ini datang daripada suamilah yang biasa kita dengar lah. Kita ambil secara general. Masa bercinta tak nampak pula. Tiba-tiba selepas berkahwin barulah tunjuk. Maksudnya boleh kawal masa bercinta tu. Dan ini sentiasa berlaku. Kenapa lepas kahwin tak boleh kawal? Soalannya. Kalau kita tengok, memang itu adalah fenomena yang biasa. Sebelum kahwin kadang-kadang sweet-sweet gitu kan. Boleh pula nak kontrol marah kan, nak tunjuk dia tu romantik dan sebagainya. Tapi bila dah kahwin, terkeluar semua perangai dia. Jadi kalau kita tengok di situ, just be yourself, kita kata. Be yourself. Biar orang kenal kita, katakanlah, macam saya sebutkan tadi, katakanlah kita ni panas baran, pastikan kita sedar kita panas baran dan kita cuba buat rawatan untuk merawat perasaan tersebut ataupun keadaan tersebut. Jika tidak, kita takut memberi aniaya kepada keluarga kita, kepada isteri kita ataupun anak kita. Macam yang doktor sebutkan tadi, dia marah-marah, tapi panas baran ni dia disebabkan sebab dia terlalu marah dan dia cepat melenting. Takut-takut nanti bila dah kahwin sikit-sikit nak melenting, sikit-sikit nak melenting. Lepas tu tiba-tiba nak pukul isteri, pukul anak. Oh sorry, saya tak waras. Lepas tu pukul balik. Mana boleh macam tu? Kan kesian, itu adalah keluarga kita. Jadi kalau kita tahu bahawa kita ada sifat baran, maka kita kena jadikan treatment ataupun rawatan ataupun kita perlu didik supaya kita dapat mengawal perasaan tersebut. Jadi dari apa yang disebutkan tadi, sebab kadang-kadang kalau kita melihat situasi sebegini, ada pasangan-pasangan yang macam optimistik, kita boleh ubah perangai kita, boleh sebab agama mana-mana sekalipun akan mengajar kita, kalau orang Islam marah, ambil wuduk, buat tenang dulu. Kalau ialah breathing exercise ke meditation ke apa sebagainya. Bagaimana kita nak reverse balik elemen kemarahan ini dari panas baran, boleh mengawal kemarahan dan tidak menular sehingga mempengaruhi anak-anak? Baby steps lah kalau kita boleh bagikan, Dok. Okey, sebenarnya kita nak melihat kepada punca kita marah. Apakah punca kita marah tu? Banyak sebab lah. Mungkin benda yang boleh menjadi tentang masa, tentang mungkin pasangan kita tak nak dengar cakap kita atau anak-anak tak nak dengar cakap kita, itu buatkan kita marah. Tetapi sebenarnya kita nak kena ingat, bila kita kata marah ini sebenarnya dia datang pada emosi. Dan juga berkait dengan kognitif kita, cara kita fikir. Saya umpama macam inilah, macam tangan saya ni kan. Yang ini adalah kita punya emosi. Ini kognitif, maknanya cara kita berfikir, fikiran waras kita. Jadi kalau fikiran kita ni boleh kuasai emosi, kita boleh dalam keadaan selamatlah. Kita boleh kawal kemarahan. Kita aware, kita sedar bahawa aku kena kawal emosi aku supaya tidak mengakibatkan benda buruk yang lain. Tetapi sebaliknya, kalau emosi ni mempengaruhi akal kita, mana emosi ni lebih besar, mempengaruhi akal rasional kita, maka itu yang akan boleh tercetusnya kemarahan. Dan kita kena pasti dulu, apa sebab kita marah. Kita kena self-assess, menilai, kenapa aku cepat marah? Senaraikan satu persatu, biar nampak. Kadang-kadang kalau kita hanya fikir saja, banyak benda yang kita fikirkan. Tapi kalau kita senaraikan satu persatu, punca yang aku marah. Pertama, sekian. Kedua, sekian. Itu antara sebenarnya aktiviti dalam terapi. Macam mana kita nak kena pasti punca marah dan macam mana kita boleh kawalnya. Yang pertama sekali, kena mengaku kita perlukan terapi. Okey, kebudayaan terapi itu mungkinlah nanti kita boleh panjangkan lagi kerana kita ada Linda daripada Johor yang ingin bertanyakan kepada tetamu yang hadir. Linda, selamat pagi, Linda. Hello, Assalamualaikum. Salam. Saya Panas Linda. Saya memang akui yang saya orang yang baran. Contoh paling mudah lah, kalau kita pergi kedai makan, kita order, benda tu datang lambat atau tiba-tiba orang cakap terlupa dengan order saya akan boleh jadi merontak dan baran. Tapi saya akui yang saya baran lah. Saya ingatkan bila kita dah masuk 10-an, kita akan kurang menjadi baran. Tapi saya rasa makin mungkin tak tahulah umur ke apa, tapi makin dah berumur ni lagi baran. Jadi macam mana doktor untuk kita kawal supaya tak baran? Kadang-kadang saya cuba kawal sampai gigil tangan. Itulah contohnya. Puan Linda. Okey, Puan Linda, sebelum tu, kalau Puan Linda marah, apa yang Puan Linda lakukan? Contoh kat kedai makan tadi. Marah kepada peniaga tu, marah kepada anak-anak ke apa macam mana? Memang marah lah. Memang marah. Tinggi suara siapa? saya saya memang akan marah lah sebab saya jenis suara memang kuat. Jadi saya memang akan marah lah. Okey. Jadi suara akan naik saya lah. memang jenis orang
Buka kamera. Saya jenis cakap lepas. Tapi kalau orang tu cari slack dengan saya, memang kena terus direct lah. Okey. Saya pernah tampau lah. Okey, Puan Linda. Sabar Puan Linda, Sabar Puan Linda. Dah happy kita kita dapatkan. So, dalam situasi ini, dekat kedai makan. Kalau tadi dekat keluarga lain lah. Kalau dah situasi di luar, di pasar raya semua. Kalau dekat kedai makan kan, ialah saya rasa dialami oleh semua lah kan. Okey, saya rasa kalau kita tengok keliling, bukan kita seorang saja pelanggan di situ. Yang pertama, kita be rational. Jadi rational melihat keliling, bukan aku seorang saja. Orang dan pelayan-pelayan restoran semua tengah sibuk, kita tengok, kita cek, sebab kita kena memahami situasi, kita kena berempati sebenarnya, memahami situasi pelayan-pelayan di restoran yang tengah sibuk mendapatkan order daripada yang lain. Jadi kita sebenarnya mungkin kalau kita kasih tempoh lah, dah 10 minit 15 minit tak sampai tu, kita cuba bertanya dengan baik, sebab kesilapan-kesilapan kecil ini berlaku dalam kehidupan kita sebenarnya. Itu yang tadi marah dan jadi panas baran tu tadi. Sebab mungkin daripada kecil kita telah belajar cara aku nak selesai masalah, nak dapat cepat apa yang aku nak, aku marah aja. Nanti cepatlah aku dapat. Jadi sebenarnya kita kena berfikir panjang. Sebab amarah ini, kita kata kita marah, tetapi di sekeliling kita, pasangan kita, anak-anak kita, cucu kita melihat, mak aku ni garang sangat. Dan dia akan meniru perbuatan itu. Dan kita tak nak tingkah laku marah ini akan berterusan generasi ke generasi yang lain. Dan saya kan saya tengok hampir 100% kes marah yang saya handle ni, tak kisahlah daripada berapa umurnya pun, dia dapat daripada pengalaman yang lepas. Betul. Untuk membentuk, sebagai kesimpulan, kalau kita boleh tanyakan juga, untuk membentuk peribadi anak-anak yang dikelilingi dengan elemen-elemen seperti ini, bagaimana sebenarnya boleh mula dibentuk fikiran mereka supaya lebih sabar, lebih rasional dan tidak mudah meniru apa yang mereka lihat di sekolah? Okey, kalau kita lihat anak-anak, dia memang akan mencontohi tauladan. Jadi kita memang tahu ibu bapa dia kena bagi contoh yang terbaik. Sebab ibu bapa tu adalah guru yang terbaik untuk mereka. Jadi apabila contohnya bila kita tengok pasangan-pasangan yang baru berkahwin, selalu kata tak sabar nak dapat anak. Kan bila lambat dapat anak macam stres contoh. Tetapi kita kena tahu dia kena rasa tak sabar nak dapat anak dan tak sabar nak didik anak dia. Sebab mendidik anak tu adalah satu amanah. Sebab macam yang doktor sebutkan tadi, proses yang dia membesar seharian itulah yang akan membuat dia membesar. Kalau selalu kena marah, dia mungkin akan jadi seorang yang kasar dan sebagainya. Tapi dari segi anak-anak kita juga, kalau kita lihatlah dari segi sudut pandang agama Islam pun kita tengok banyak menyebut bahawa kita perlu kawal perasaan marah kita. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran, kalau kita tengok, ada Allah sebut yang bermaksud bahawa antara ciri-ciri orang bertakwa adalah dia menderma harta dia ketika dia susah dan senang. Senang tu tak apa, tapi susah pun dia derma juga. Itu antara orang yang bertakwa tu. Dan dia menahan kemarahan dia. Dan kalau kita tengok dalam surah yang lain pun disebutkan juga antara ciri-ciri orang beriman yang bertawakal ni, dia adalah apabila marah yang memang disebabkan dia patut marah, tapi dia dapat kawal. Dan bila dia dapat kawal dan dia memaafkan mereka. Sebab kita tengok dalam persekitaran yang untuk menjadikan mendapat anak yang pendidikan yang sempurna, yang baik, kita perlu wujudkan dia punya persekitaran yang sangat tenang dan sangat positif. Termasuk juga kita kat tempat kerja pun. Kadang-kadang kita kerja kadang penuh dengan toksik. Kadang-kadang dengan penuh toksik itulah yang menyebabkan kita makin baran. Ataupun kalau dekat tempat kerja asyik kena marah dengan bos. Nak minta signature pun takut. Nak minta signature pun takut. Bosnya asyik marah. So bila macam tu, kita jadi stres, kita balik rumah, kita marah anak. Kita tak sedar, kita pergi kerja, kita stres kena marah. Kita cakap bos guna kuasa. Tapi bila kita kat rumah, kita ada kuasa, kita pula marah anak-anak kita. So jadi macam mana rasa tak anak tu stres, kesian dekat anak-anak kita. Jadi yang itulah yang kita perlu perhalusi dalam pendidikan anak-anak kita, termasuk juga mendidik diri kita. Sebelum kita didik anak-anak kita, kita kena didik diri kita dulu. Itulah sebenarnya kata kuncinya sebenarnya adalah terapi itu sendiri. Kalau kita dah tahu kelemahan kita, kita kena cari jalan penyelesaian itu. Betul. Terima kasih banyak-banyak kepada kedua tetamu. Terima kasih kepada Teknologi Siti Fatahiyah Mohamud, Ketua Unit Kualiti Akademik
Pengajian Islam Kontemporari Universiti Teknologi Mara UiTM. Juga terima kasih kepada Dr. Nur Aisyah Rusli, pengarah urusan dan pakar psikologi CPC International. So dia bersama kita pada hari ini untuk memberi tips berkenaan dengan bagaimanakah untuk kita mengawal panas baran ini. Dan terima kasih juga kepada para pemanggil yang telah pun berkongsi pandangan juga soalan mereka. Kita berehat seketika untuk kita saksikan segmen ini dan kembali selepas ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana usaha untuk menabung dan juga menyimpan wang sempena ni azam tahun baru ni banyak yang nak berusaha untuk menyimpan wang. Teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia.